Sabak Bernam adalah sebuah daerah yang dianggarkan telah wujud sejak tahun 1720. Ianya dipercayai telah berada di bawah pemerintahan Raja Muda Perak yang bergelar Raja Ino. Sejarah Sabak Bernam amat panjang. Oleh itu, begitu banyak peristiwa penting telah diperturunkan dari satu generasi ke satu generasi, baik melalui sumber bertulis maupun sumber lisan. Sabak Bernam terletak di barat laut negeri Selangor. Daerah ini bersempadan dengan negeri Perak di utara dan Sungai Bernam membentuk garis sempadan tersebut. Kegiatan ekonomi kawasan ini bersangkut paut dengan penanaman padi. Ini adalah kerana kawasan Sabak Bernam merupakan kawasan penanaman padi yang penting di Selangor. Nama Sabak Bernam menurut orang-orang tua berpunca dari sahabat berenam. Menurut kisahnya, terdapat 6 orang sahabat yang berasal dari Kepulauan Melayu iaitu di Sumatera. Mereka telah berlayar untuk mencari tempat selamat di semenanjung Tanah Melayu ketika itu. Mereka terpaksa berhijrah kerana ketika itu berlaku peperangan di daerah kelahiran mereka. 6 orang sahabat ini telah mudik ke hulu Sungai Bernam dan mereka dapati terdapat sebatang kayu yang tumbang dan menghalang pelayaran mereka. Mereka memotong kayu tersebut bagi meneruskan perjalanan mereka ke hulu sungai. Peristiwa kedatangan 6 orang sahabat inilah yang telah melahirkan nama Sabak Bernam. Tetapi kesahihan cerita ini tidak dapat dibuktikan kerana laporan bertulis pada zaman itu amat terhad. Namun begitu, terdapat 6 buah kubur yang didakwa sebagai kubur 6 orang sahabat tersebut. Kubur-kubur tersebut yang dianggap keramat terletak di kawasan-kawasan berikut: Keramat Pantai Lundu, Keramat Kemboja, Keramat Lumbuk Pusing, Keramat Sepong, Keramat Keranji dan Keramat Teluk Rubiah. Ketika itu, sungai yang mereka lalui belum lagi mempunyai nama. Lalu akibat peristiwa tersebut, sungai itu telah dinamakan Sungai Bernam. Ianya mengambil sempena 6 orang ketua yang menyertai pelayaran tersebut. Mereka kemudian telah bermalam di satu kawasan yang agak berpusut. Di situlah mereka membuat pondok dan mereka memasak dengan cara menebuk tanah bagi membuat tungku dapur. Dalam bahasa mereka, dapur dari tanah dipanggil Sabak. Bersempena peristiwa memasak itu, kawasan tersebut dikenali sebagai Sabak. Sungai laluan yang mereka gunakan telah dinamakan Sungai Bernam, iaitu sahabat berenam dan kawasan mereka tinggal dinamakan Sabak Bernam. Menurut cerita, 6 orang sahabat itu terdiri daripada Tuan Syahid Ahmad, Tuan Syarifah Intan, Tuan Syarifah Robiah, Tuan Haji Salim, Datuk Dalang dan Datuk Menteri. Pada tahun 1876, Sabak Bernam diletakkan di bawah pentadbiran negeri Selangor hasil dari kelicikan kerajaan Inggeris. Pihak Inggeris sebelum itu telah beberapa kali meminta Raja Hitam untuk melepaskan pemerintahan ke atas Sabak Bernam. Raja Hitam seperti ayahnya iaitu Raja Onus menolak desakan residen Inggeris di Selangor ketika itu. Akhirnya, Raja Hitam bersetuju setelah mendapat pelbagai janji manis daripada Inggeris. Sabak Bernam asalnya hanya meliputi kawasan utara yang bersempadan dengan kampung kota iaitu di Perak hingga ke kawasan Sungai Nibong sahaja. Namun di masa ini, daerah Sabak Bernam telah meluas hingga ke Sungai Burung Sekincan. Keluasan daerah Sabak Bernam ialah 99,714 hektar. Dulu hanya terdapat 4 mukim di Sabak Bernam, tetapi kini ianya mempunyai 5 buah mukim.
Mukim-mukim tersebut adalah Sabak, Bagan Nahoda Umar atau Sungai Air Tawar, Sungai Pancang, Pancang Bedena dan Pasir Pancang. Sungai Besar telah menjadi pusat pentadbiran daerah ini sejak dari 1970. Sabak Bernam telah mengalami pelbagai kemajuan sejak Malaysia mencapai kemerdekaan pada 1957. Dari sudut ekonomi pula, 50% tanah di Sabak Bernam digunakan bagi tujuan pertanian, iaitu tanaman kelapa, padi, kelapa sawit, koko, sayur-sayuran dan buah-buahan. Masyarakat di Sabak Bernam begitu beraneka. Kaum Melayu terdiri dari pelbagai suku seperti Banjar, Bugis, Jawa, Kampar dan Aceh. Setiap suku Melayu ini mempunyai logat dan bahasa serta adat tersendiri. Namun kesamaan agama dan penggunaan bahasa Melayu Johor Riau sebagai lingua franca telah berjaya menyatupadukan pelbagai suku ini untuk hidup rukun dan damai. Kaum-kaum lain seperti Cina dan India mula dibawa masuk sejak Inggeris mengambil alih pemerintahan dari Raja Hitam pada tahun 1876. Namun sejak kemerdekaan, kaum-kaum minoriti telah hidup dengan rukun damai bersama-sama kaum Melayu yang mempunyai pelbagai suku itu. Pada tahun 1880, sebuah perahu telah berlayar dari Kuala Selangor dan masuk ke Sungai Bernam. Dan di dalam perahu tersebut terdiri daripada 10 orang keturunan bangsawan. Mereka diketuai oleh Raja Abdul Jabid bin Raja Salihuddin dan adik perempuannya bernama Onyang Embah. Mereka dari keturunan bangsawan Melayu Bugis yang berasal dari Sulawesi. Selepas berehat semalaman di tebing Sungai Bernam, mereka telah mengambil peluang untuk bersiar-siar ketika pagi menjelang. Raja Abdul Jabid begitu tertarik dengan keindahan dan kesuburan kawasan tersebut. Akhirnya mereka semua membuat keputusan untuk menetap di kawasan itu. Kawasan pertama dibuka oleh mereka telah dinamakan Kampung Baharu Hulu dan disitulah terletaknya makam Raja Abdul Jabid atau lebih dikenali makam Onyang Ancing. Tidak jauh dari makam beliau terletak pula makam Onyang Embah. Atau lebih tepat lagi di Jalan Haji Mahmud. Haji Mahmud adalah antara peneroka awal Kampung Baharu itu. Dan sebagai mengenang jasa beliau, sebatang jalan telah dinamakan bersempena nama beliau. Di Kampung Baharu ini pada tahun 1930-an, terdapat lebih kurang 200 buah sekolah pondok. Ianya telah menjadi satu kebanggaan bagi masyarakat Islam di Selangor. Namun akibat kekejaman Jepun pada zaman Perang Dunia Kedua, banyak sekolah pondok terpaksa ditutup. Berhampiran Kampung Baharu ini, terdapat beberapa buah kampung telah turut sama berkembang. Kampung-kampung tersebut ialah Kampung Tanjung Jawa, Kampung Tengah, Kampung Batu 40 dan Sungai Bernam. Kampung Batu 40 dinamakan bersempena dengan jaraknya dengan daerah Kuala Selangor yang pada masa lalu adalah pusat pentadbiran bagi Sabak Bernam. Kampung Batu 38 juga sebuah kampung tradisional yang pada masa lalunya berjarak 38 batu dari Kuala Selangor. Kampung ini dibuka oleh kaum Melayu suku Jawa sekitar 1902. Manakala Kampung Batu 37 Darat dibuka pada tahun 1800. Kampung ini sama seperti kampung berhampiran yang melakukan aktiviti pertanian sebagai sumber utamanya. Kampung Tanjung Jawa
iaitu pada tahun 1913 telah dibuka oleh kaum Melayu suku Jawa yang diketuai oleh Haji Alias. Oleh kerana kampung ini terletak di hujung tanjung dan di tepi Sungai Bernam, maka ianya dinamakan Kampung Tanjung Jawa. Kampung Banting pula pada asalnya adalah hutan belantara yang tebal dan berbahaya. Kampung ini hanya 3 km dari Selat Melaka. Pada 1916, kampung ini telah diteroka oleh penduduk yang datang dari kampung berdekatan seperti dari Kuala Selangor dan Negeri Perak serta Johor. Asal nama Kampung Banting ini dipercayai dari nama sebatang sungai yang terdapat di kampung ini. Perkataan banting berasal dari perkataan benteng dalam bahasa Jawanya bermaksud ban atau empangan air. Mukim Sungai Panjang mempunyai 8 buah kampung utama dan di mukim inilah kawasan Sungai Bernam yang paling lurus dan panjang sekali. Kemudian selepas kawasan sungai ini barulah ada tanjungnya. Panjang sungai ini hampir 2 batu dan dipercayai kawasan ini telah dibuka sebelum abad ke-18. Bersempena bentuk sungai di kawasan ini, maka kampung ini dikenali sebagai Kampung Sungai Panjang dan akhirnya berkembang menjadi sebuah mukim. Pembukaan Kampung Sungai Panjang ini adalah berpunca daripada kedatangan Raja Cik Nong yang berketurunan Sultan Abdul Samad iaitu Sultan Selangor. Keturunan beliau telah memerintah kawasan ini turun-temurun hinggalah kepada Ketua Kampung atau Tok Sidang pada masa kini. Terdapat sebuah bukit di Sungai Panjang yang dahulunya menjadi laluan untuk ke istana dan berhampiran kawasan bukit tersebut terdapat makam Raja Nong. Di mukim Sungai Panjang terdapat sebuah kampung bernama Kampung Tok Khalifah. Nama kampung ini berasal dari peristiwa kedatangan sekumpulan orang Islam keturunan Malabari dari India. Mereka diketuai oleh orang alim yang dipanggil Tok Khalifah. Tok Khalifah amat tertarik dengan keadaan pentadbiran Raja Cik Nong di kawasan tersebut yang aman damai. Tok Khalifah telah mendapat izin daripada Raja Cik Nong untuk mendirikan sebuah masjid dan mengajar mengaji Al-Quran. Menurut cerita orang-orang tua, pada satu subuh telah berlaku peristiwa pelik di mana dengan tiba-tiba munculnya batu hampar di tengah-tengah sungai. Batu hampar tersebut timbul berhampiran dengan lubuk pusar yang telah menyebabkan banyak kapal karam dan manusia maut. Tok Khalifah telah turun ke atas batu hampar untuk bersolat subuh dan selepas itu berdoa agar Allah mengurangkan kekuatan pusaran air di lubuk pusar itu agar kapal dan perahu boleh berlayar dengan selamat dari sungai tersebut untuk ke Selat Melaka. Selepas kejadian tersebut, kekuatan pusaran air di lubuk pusar itu semakin lemah dan kurang. Kampung Tok Khalifah ini dinamakan sedemikian kerana terdapat 2 tokoh pemimpin yang amat dihormati di kawasan tersebut iaitu Raja Cik Nong Penghulu dan juga Khalifah Senidabus. Manakala Tok Khalifah ialah imam atau Khalifah masjid, maka bagi mengenang jasa 2 tokoh masyarakat yang dihormati itu, kampung ini telah dinamakan Kampung Tok Khalifah. Di kampung inilah terdapat makam Raja Cik Nong dan makam Tok Khalifah. Inilah lorong jalan kubur Kampung Tok Khalifah. Jalan kubur Tok Khalifahnya. Kampung Lubuk Pusing pula mendapat namanya bersempena air lubuk yang berpusing dan berbentuk seperti kawah yang terdapat di kampung ini yang berpunca daripada air Sungai Bernam yang terletak di kawasan sempadan Selangor dan Perak. Kampung Lubuk Pusing yang dibuka
pada tahun 1914 oleh 40 orang yang diketuai Tuan Haji Cik Ahmad Marzuki berasal dari Sumatera. Di kampung Lubuk Pusing terdapat sebuah kolam yang dinamakan Kolam Makam Tok Syekh bersempena nama Tuan Haji Cik Ahmad Marzuki. Dikatakan air kolam ini boleh digunakan sebagai minyak gas kerana boleh menyalakan api. Air kolam inilah yang telah membantu penduduk kampung ketika era peperangan dunia kedua di mana minyak gas amat sukar untuk didapati. Menurut orang-orang tua, kejadian ini ada kaitannya dengan kekeramatan Tuan Haji Ahmad Marzuki. Bersebelahan dengan kolam inilah makam Tuan Haji Cik Ahmad Marzuki berada. Sebuah lagi kampung tradisional di Mukim Sungai Panjang adalah Kampung Binjai Patah. Pada tahun 1961, upacara pembukaan kampung ini sedang dilakukan dan ketika itu kayu binjai telah patah dengan tiba-tiba. Maka bersempena peristiwa ini, kampung tersebut dinamakan Kampung Binjai Patah. Satu lagi versi pula mengatakan ketika orang-orang dahulu masuk ke kampung ini, mereka melihat ada sebatang pokok binjai yang besar di tepi sungai. Pada keesokannya, mereka terkejut melihat pokok binjai tersebut telah patah. Lalu mereka namakan kampung tersebut sebagai Kampung Binjai Patah. Kampung ini telah dibuka oleh kaum Melayu suku Bugis berdasarkan pada kubur-kubur lama yang ditemui di sekitar kampung ini. Manakala Kampung Bagan Terap telah mendapat namanya kerana di kawasan kampung tersebut terdapat begitu banyak pokok terap. Pokok-pokok terap ini banyak terdapat di tebing sungai dan berdekatan sungai inilah terdapat banyak pondok untuk memudahkan orang kampung menangkap ikan. Pondok-pondok ini dipanggil bagan. Maka kampung ini dipanggil Bagan Terap. Manakala tidak jauh dari situ terdapat pula Kampung Batu Empat Sepintas. Kampung ini asalnya bernama Sepantas bermaksud Jalan Pintas. Kampung ini dahulunya adalah jalan pintas dari Pekan Sabak Bernam dan Pekan Bagan Terap melalui jalan darat. Mukim Bagan Nahoda Omar juga dikenali dengan nama singkatan Mukim BNO sahaja. Di Mukim ini terdapat 7 buah kampung. Menurut cerita lisan, Mukim Bagan Nahoda Omar mendapat namanya daripada seorang nahoda kapal yang telah berlabuh di Bagan ini. Oleh kerana kapal beliau telah rosak, maka nahoda kapal yang bernama Omar itu telah membuat keputusan untuk berlabuh bagi membaiki kapalnya. Menurut cerita lain pula, asalnya Bagan Nahoda Omar ini daripada seorang nahoda bernama Omar yang berasal dari Pernu Simpang Ampat Melaka. Nahoda sering berlayar dari Bagan yang dibukanya untuk membawa barang dari Selangor ke negeri kelahirannya iaitu di Melaka. Kehadiran orang Melaka di Selangor ini amat ketara pada zaman itu kerana orang Melaka sering datang untuk berniaga di Jugra dan di Jeram. Bagi mengenang jasa Nahoda Omar membuka bagan di Kuala ini, maka dinamakan Bagan Nahoda Omar. Kini, kawasan ini telah menjadi sebuah mukim di dalam daerah Sabak Bernam. Kampung Sekendi berada dalam mukim Bagan Nahoda Omar dan dibuka pada tahun 1919 oleh peneroka dari Jawa, Sumatera dan Banjarmasin. Kampung Sekendi mendapat namanya dari penemuan sebiji balang air di kuala sungai yang menyerupai sebiji kendi. Kampung Tembok Jawa pula sebuah kampung tradisional yang dibuka pada tahun 1920 oleh kaum Melayu suku Jawa. Kumpulan peneroka pertama ini diketuai oleh Tuan Haji Bajuri.
Nama kampung ini dikenali Kampung Tebuk Jawa kerana masyarakat awal yang membukanya ialah suku Jawa dan hampir 90% penduduk di sini adalah suku Melayu Jawa hingga ke hari ini. Kampung Simpang 4 Bagan Nahuda Omar telah dibuka pada tahun 1918. Manakala Kampung Parit Baru Pekan atau Kampung Sungai Lang telah dibuka pada tahun 1918 dan diketuai oleh Haji Abdul Razak bin Haji Alias yang berasal dari Pulau Jawa. Mereka pada awalnya telah pergi ke Perak tetapi kemudian berpindah ke Sungai Lang di Selangor. Menurut cerita, sebab kawasan ini dinamakan Sungai Lang kerana di pantai kawasan tersebut terdapat sebatang pohon kayu yang telah mati dan bila senja, terdapat beratus-ratus burung helang hinggap di pohon kayu tersebut. Maka kampung itu dinamakan Kampung Sungai Lang, iaitu dari tahun 1919 hingga 1946. Pada tahun 1946, nama Kampung Sungai